Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadlina Abdul Samad, Pegawai Dietetik Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahukah anda tentang amalan pemakanan seimbang berdasarkan Pinggan Sihat Malaysia? Bagi mengamalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia, anda perlu membayangkan pinggan anda yang berukuran 10 inci atau 25 cm perlu dibahagikan kepada 3 bahagian. Separuh pinggan untuk sayur-sayuran dan satu sajian buah. Ini bertujuan untuk menggalakkan pengambilan serat atau fiber. Suku pertama pinggan untuk kumpulan karbohidrat seperti nasi, mi, roti, bijirin atau ubi-ubian. Suku pinggan kedua untuk makanan berprotein seperti ikan, ayam, daging atau kekacang. Konsep Pinggan Sihat Malaysia ini secara tidak langsung membantu anda untuk mengawal kuantiti makanan seharian. Bagi melengkapkan hidangan, minumlah air kosong atau air tanpa gula. Karbohidrat adalah kumpulan makanan yang akan ditukarkan menjadi glukosa untuk digunakan sebagai sumber tenaga selepas penghadaman. Kadar peningkatan paras glukosa darah selepas makan adalah berdasarkan kuantiti karbohidrat yang diambil. Oleh yang demikian, penting untuk anda mengenal pasti 6 kumpulan utama karbohidrat. Kumpulan pertama, sumber bijirin atau makanan berkanji. Kumpulan kedua, buah-buahan. Kumpulan ketiga, sayuran berubi. Kumpulan keempat, kekacang. Kumpulan kelima, susu dan produk tenusu. Kumpulan keenam adalah gula ringkas. Setiap makanan berkarbohidrat mempunyai sukatan yang berbeza untuk menghasilkan kandungan karbohidrat yang sama, iaitu 15 gram karbohidrat. Ini dinamakan pertukaran karbohidrat. Contohnya, satu pertukaran nasi bersamaan setengah cawan ataupun satu pertukaran biskut bersamaan 3 keping. Jika anda makan setengah cawan nasi, ia sebenarnya bersamaan dengan anda makan satu keping roti. Ataupun jika anda makan satu biji apel, ia sebenarnya bersamaan dengan anda makan 2 ulas durian. Jumlah kandungan karbohidrat dalam saiz satu pertukaran makanan berkenaan adalah sama. Anda perlu mengambil makanan berkarbohidrat mengikut kuantiti yang disarankan oleh pegawai dietetik. Panduan pemakanan sihat secara amnya adalah anda disarankan untuk pilih makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan bijirin penuh serat. Kurangkan makanan dan minuman manis seperti kuih muih, kek, minuman percampuran dan minuman berkarbonat. Selain itu, makanan yang berlemak dan bergaram seperti makanan segera dan makanan yang diproses juga perlu dikurangkan. Ambil makanan berkarbohidrat dalam kuantiti yang disarankan, di samping dapat mengawal paras glukosa darah, ianya juga membantu mengawal berat badan. Ada yang kata diabetes berlaku hanya kerana pengambilan gula yang berlebihan. Sebenarnya, diabetes berlaku disebabkan oleh pelbagai punca. Ada pula yang beranggapan pesakit diabetes perlu makan produk makanan khas untuk pesakit diabetes. Sebenarnya, pesakit diabetes masih boleh makan produk makanan biasa. Tiada produk makanan khas yang boleh menyembuhkan diabetes. Ada juga yang berpendapat pesakit diabetes tidak boleh makan makanan berkanji seperti nasi, roti dan ubi. Sebenarnya, pesakit diabetes boleh makan makanan berkanji, cuma perlu mengikut kuantiti yang disarankan oleh pegawai dietetik. Untuk mendapatkan khidmat nasihat tambahan berkenaan panduan pemakanan bagi pesakit diabetes, anda boleh menghubungi pegawai dietetik di fasiliti-fasiliti kesihatan yang berdekatan. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama saya sepanjang sesi ini. Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakim Ismail, Pegawai Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya ingin berkongsi tentang amalan gaya hidup sihat. Tahukah anda, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyarankan kepada kita untuk melakukan senaman secara berkala atau 150 minit seminggu untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Manakala bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 17 tahun, selama 180 minit untuk intensiti sederhana hingga tinggi. Ini bermakna anda boleh melakukan 30 minit setiap hari untuk 5 kali seminggu. Sekiranya tidak pernah melakukan senaman sebelum ini, anda disarankan untuk memulakan senaman secara perlahan-lahan. Kemudian, lakukan senaman daripada intensiti yang rendah kepada yang tinggi dan
lakukan secara berkala. Lakukan yang sedikit lebih baik dari tidak melakukan sebarang aktiviti. Sebelum melakukan senaman, ingat 4 perkara ini. Buat pemeriksaan paras gula, lakukan regangan badan dan pemanasan, minum air secukupnya, bawa gula-gula atau manisan. Aktiviti harian adalah aktiviti yang biasa kita lakukan setiap hari, seperti membuka pintu, mengumap lantai, membasuh kereta dan sebagainya yang kita lakukan setiap hari. Ianya nampak mudah, tetapi secara tidak langsung menguatkan otot, jantung dan tulang apabila dilakukan secara berterusan. Senaman pula ialah aktiviti yang tinggi intensitinya, berstruktur dan dilakukan secara berkala serta teratur. Anda boleh memulakan dengan senaman ringan secara konsisten dulu. Antaranya ialah berjalan kaki, tekan tubi dan squat. Antara contoh senaman sederhana ialah berjalan laju, berbasikal, berenang, menari atau naik turun tangga. Lakukan senaman ringan dahulu sebelum memulakan senaman sederhana. Saya akan tunjukkan kepada anda beberapa jenis senaman yang boleh anda lakukan di rumah. Yang pertama ialah squat. Squat boleh menguatkan otot pada kaki anda. Tahukah anda, kaki anda mempunyai otot yang paling besar dalam tubuh badan untuk menampung berat anda. Lagi banyak anda bergerak, lagi banyak kalori yang anda bakar. Caranya mudah sahaja. Buka kaki anda selebar bahu. Pastikan jari kaki anda menghadap ke hadapan lurus. Angkat tangan anda dan turunkan perlahan-lahan badan anda sehingga 90 darjah. Hold. Kemudian anda cuba bangun. Pastikan lutut anda tidak melebihi hujung jari kaki anda. Apabila anda turun, tarik nafas. Bila anda bangun, hembus nafas. Nampak mudah kan? Lunges. Lunges ialah senaman untuk menguatkan otot di bahagian kaki. Mudah saja. Bermula pada posisi berdiri tegak dan mulakan dengan satu kaki melangkah ke hadapan. Kemudian, bengkokkan kedua-dua kaki dengan sudut 90 darjah. Kembali semula ke posisi permulaan. Ulang semula untuk kaki yang sebelah lagi. Push up. Ia lebih mudah kerana anda lakukan dengan menolak dinding. Buka kaki anda selebar bahu. Gerak satu langkah ke belakang dari dinding. Pegang dinding dan turun. Nampak mudah? Sekiranya tekan tubi dengan memegang dinding mudah, lakukan yang lebih sukar dengan tekan tubi di lantai. Dengan guna peralatan, ada juga yang mudah. Senaman menggunakan dumbbell. Contohnya, dumbbell swing. Sekiranya tiada dumbbell di rumah, anda boleh menggantikan dengan bag atau botol air. Caranya, turunkan badan anda sedikit dan cuba hayunkan alatan tersebut ke hadapan. Semasa anda turun, tarik nafas dan semasa anda hayunkan, hembus nafas. Lakukan senaman mudah ini sebanyak 15 hingga 20 kali. Ingat, mulakan senaman ini yang mudah-mudah sahaja. Lakukan yang mudah kepada yang lebih sukar. Contohnya, pada minggu pertama, kedua dan ketiga, lakukan senaman berintensiti rendah ataupun yang mudah sahaja. Bergantung kepada kebolehan anda. Jangan lakukan senaman berintensiti tinggi. Ini akan memberi kejutan kepada otot anda. Anda boleh cuba tingkatkan intensiti senaman pada minggu seterusnya. Ingat, kita lakukan senaman untuk mendapatkan sihat, bukan mendapatkan kecederaan. Selamat mencuba. Tahniah dan syabas kerana anda telah berjaya sampai ke akhir modul ini. Penyertaan anda dalam sesi ini hanya akan dikira setelah anda menjawab dan menghantar jawapan Med Quiz. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama saya sepanjang sesi ini. Kurangkan manis dalam minuman
tambahkan manis dalam senyuman.